Didik TV KPM. Baik, terlebih dahulu saya akan tanya kepada Azhar ya. Ya, cikgu. Okey, memandangkan nampak kertas berwarna-warni kat depan tu, Betul. apa yang agak-agaknya boleh dibuat dengan kertas ni? Banyak cikgu. Antaranya cikgu mungkin kita boleh buat satu lipatan. Ya. Dalam masa yang sama boleh juga kita jadikan sebagai bahan contengan. Betul, ya, betul. Betul ke, cikgu? Ya. Yang paling tepat sekali ialah Ya. lipatan kerana bertepatan dengan tajuk kita di mana kita akan menghasilkan corak dengan menggunakan teknik guntingan dan lipatan. Baik. Jadi ini adalah bahan yang sesuai iaitu kertas. Okey cikgu. Jadinya saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan guntingan dan lipatan. Baik. Okay, guntingan dan lipatan ini merupakan satu teknik yang mana kita boleh menggunakan teknik tersebut untuk menghasilkan corak. Ada berbagai jenis corak iaitu corak terancang dan juga tidak terancang. Baik. Walau bagaimanapun kita akan menghasilkan corak terancang di mana kita akan menggunakan teknik lipatan dengan beberapa cara. Baik. Dan juga membuat guntingan untuk menghasilkan corak pada kertas yang telah kita lipat tadi. Baik. Jadi kalau diikutkan ya, sebenarnya ada beberapa hasil corak yang berbeza mengikut cara kita melipat ya Azhar ya. Okey, Kalau ya. ikutkan sebenarnya kita boleh melipat 2, lipat Baik. 4, lipat 8, lipat kipas dan sebagainya. Okey. Dan kalau ikutkan kesemua hasil daripada lipatan tersebut akan menampilkan corak ataupun pola yang berbeza-beza ya. Baik. Jadi lipatan itu juga penting cikgu ya. Ya, betul. Walaupun berbeza-beza. Baik. Seterusnya cikgu. Okey, baik. Kita akan mulakan untuk terlebih dahulu kita Okey. akan eksplorasi kesan lipatan. Kita akan Baik. lipat dua. Kita akan lihat apakah corak yang terhasil apabila kita menggunakan lipat dua ni kertas ni ya. Jadi sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya walaupun dinamakan sebagai corak terancang, tapi kita boleh menggunting secara spontan mengikut apa yang kita nak. Cara apa yang kita nak. okey. Kalau nak melakar boleh, tapi kalau tak nak lakar pun tak apa sebab kita boleh hasilkan corak secara spontan. Jadi cuba kita hasilkan guntingan Jadi secara tadi kita bebas. dah lipat. Lipat dan guntinglah. Tapi Baik. perlu diingat jangan gunting di bahagian yang terbuka. Gunting di okey. bahagian yang berlipat. Jadi kita akan lihat apakah kesannya. Jadi kita cuba gunting secara spontan. Yang ni kita namakan sebagai eksplorasi sebab kita nak lihat apakah bentuk-bentuk yang terhasil. Wah, laju je cikgu. Cikgu, sambil tu dalam masa yang sama Ya, cikgu, betul. mungkin murid dekat rumah tertanya-tanya juga bagaimana apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil Ya. untuk murid-murid. Paling penting sekali saya nak terangkan ya kepada murid-murid yang sedang menggunakan peralatan tajam, pastikan berada di bawah pengawasan orang dewasa ya. Baik. Gunakan gunting bersama-sama dengan orang dewasa. Okey, Azhar nampak saya gunting secara spontan je. Ya, tak rancang pun, secara spontan saja kan. Tapi cikgu, jadi, walaupun ya. cikgu nampak macam spontan cikgu, tapi nampak macam terancang cikgu. Kalau ikutkan sebenarnya corak yang akan terhasil inilah yang akan kita tengok sama ada terancang ataupun tidak ya. Okey. Jadi ni saya main gunting gunting saja. je. Jadi bila saya buka akan menghasilkan corak macam ni. Nampak? Okey. Jadi kalau diikutkan sebenarnya Azhar nampak tak kiri dan kanan? Apakah beza yang terdapat pada kiri dan kanan corak ni? bezanya cikgu, dia seolah-olah macam cerminan cikgu. Ya, betul Azhar. Cerminannya. Jadi itulah yang dapat kita lihat kalau kita menggunakan teknik lipatan kertas secara lipat dua. Okey, seterusnya wah, nampak macam misai macam topeng ya. Jadi tak, cikgu? Jadi tak, memang cikgu? sangat menjadi. Hebat ya anak muda saya. Saya sebenarnya sebelum saya buka tadi saya dah nervous cikgu tahu. Tapi dia bila buka macam cantik juga ni kan. Okey, oleh kerana nampak hasil begitu hebat, Okey. saya nak cabar Azhar untuk Alamak. membuat lipatan yang lebih mencabar. Kita buat lipat 4 pula. Alamak, ni lipat dua empat. cikgu ya. Itu baru lipat 2. Okey. Jadi kita Okey. nak lipat 4 cikgu ya. Lipat 4 pun boleh juga menghasilkan corak yang nampak apakah yang terhasil. Ya. Okey, lipat 4. Okey, kita tengok Kita- coraknya. Kita Nombor boleh saya. ni namanya eksplorasi. Kita tak perlu fokus pada cara ataupun kekemasan. Kita nak tengok apakah pola-pola ataupun susunan corak yang terhasil. Tapi konsepnya masih sama cikgu, Ya, adalah betul. secara rawak Ya, gunting potongannya secara ataupun rawak. guntingannya cikgu eh. Ya, betul. Sebab kita nak tengok susunan corak yang berlaku di atas Okey. kertas yang kita gunting. Okey cikgu. Okey, pastikan gunting yang berhati-hati sebab bila dah lipat 4 ni faham-fahamlah kertas akan menjadi lebih tebal kan. Saya bunyi dengar kawan-kawan saya kat rumah cakap bang cepat sikit gunting tu bang kan. Dia orang dah Alah, siap dia orang kata. Adik-adik kat rumah lagi hebat menggunting ni kan. Alamak cikgu laju lah cikgu takut lah saya. Ini namanya Macam secara mana ni, spontan. Sebab yang penting kalau kita hendak menghasilkan satu
kerja seni, jangan takut untuk cuba, jangan takut untuk explore. Ketepikan apa yang kita katakan sebagai kesilapan, sebenarnya dalam seni tidak ada kesilapan. Baik, jadi Okey, jadi dah baik. nampaknya kita tunggu apakah hasil yang akan ditunjukkan oleh Azhar sebentar lagi. Saya dah siap juga. okey. Okey. Mula kita buat lipat 2. Okey. Kemudian kita tengok lipat 4. Lipat 4. Tarang. Nampak kan? Toko mahkota. Kalau diperhatikan, kalau lipat 2 tadi, coraknya agak macam orang kata apa? Terhad dari segi dia punya bentuk-bentuk yang terdapat di dalam kertas ni kan. Tapi Baik. kalau lipat 4 ni, semakin banyak lipatan semakin halus dia punya hasil corak coraknya. ataupun Okey. dikatakan sebagai motif. Okey. Okey. Kalau macam ni cikgu? Wah, memang nampak macam Mask Rider. Ini sebab hebat. saya membayangkan saya tengah pakai topeng cikgu. Ya betul. Okey. Okey. Kemudian Jadi, seterusnya kita lihat pula hasil lipatan corak dengan menggunakan teknik lipat lipat secara kipas ataupun lipat berlapis-lapis ya. Lain pula cikgu ya. Jadi best ni. Kita Baik, buat cikgu. macam Allahu Akbar. tak apa. Kertas tu lagi daripada saya cikgu. Dia tak nak dilipat bunyi cikgu. Kertas tu takut nak Tak apa. digunting. Kita lipat kertas lain. Kita buat lipat secara kipas ya. Okey. Okey, ini lipatan kipas cikgu Kipas. Ini pun berbeza juga ya cikgu kalau Berbeza betul. Okey. Mungkin murid-murid di rumah juga ada yang sedang melakukan aktiviti yang sama, kan? Yang ini kita lakukan secara spontan ya. Kita jangan fikirkan corak itu jadi atau tidak sebab kita nak tengok secara eksplorasi bagaimanakah bentuk corak yang terhasil berdasarkan kesan lipatan. Okey, jadi ini adalah hasil daripada contohnya kertas yang telah dilipat secara kipas. Ya. Okey, jadi kita pun hasilkan guntingan nak tengok apakah yang corak yang terhasil daripada lipat. Okey, untuk kalau guntingan secara lipatan kertas ni, seboleh-bolehnya jangan digunting di bahagian sisi di sini. Ya, jangan digunting bahagian sisi sebab kita tak nak lihat hasil corak kita nanti putus. Ya, jangan biarkan, jangan digunting. Gunting di bahagian atas dan juga di bawah saja. Okey, jom kita gunting. Jom cikgu. Ya Allah, takutnya cikgu. Jangan takut kalau kita menghasilkan sesuatu karya sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tengok apakah yang berlaku ya. Urusanku. Okey, kita tengok apakah hasil yang kita nak hasilkan ni. kita lihat bersama-sama hasilnya. Okey, Tetapi yang paling penting apabila kita menggunting ni, pastikan kita menggunting dengan berhati-hati dengan mengambil langkah keselamatan serta pastikan juga kekemasan apabila kita menggunting, pastikan kertas tidak bersepah-sepah lah ya. Cikgu agak-agak cikgu buat corak apa tu cikgu? Saya pun main secara spontan saja. Saya gunting berdasarkan ikut naluri hati. Wah, ini seolah-olah macam lukisan juga cikgu ya? Ya, betul. Sebenarnya apa yang kita aplikasikan di dalam corak sebenarnya boleh kita aplikasikan juga di dalam bidang lain. Nanti akan saya tunjukkanlah. Okey, kita lihat dia bagaimanakah corak yang terhasil. Nampak? Wow, cantiknya cikgu. Ini secara spontan ya. Okey, berbanding dengan corak yang kita hasil daripada kesan lipatan saya lipat 2 dan lipat 4, apa yang Azhar nampak dari segi susunan ataupun polanya? Polanya nampak sekata cikgu Ya, betul. dan juga sama. Ya, betul. Ini yang bila kita nampak satu-satu motif, ini namanya motif ya. Satu motif dan satu motif. Susunan motif yang disusun secara berulang-ulang ni dikatakan sebagai prinsip harmoni. Baik. Maksudnya berulang-ulang yang sama. Kalau macam ni cikgu? Itu pun dikatakan sebagai berulang-ulang juga. Wah, Kalau cantik. katalah ini saya buat dia, berapa markah saya boleh dapat? Kalau ikutkan saya akan bagi 5 bintang sebab berdasarkan betul kerana berdasarkan kepada corak curve ya. Ada curve, ada pattern, ada motif yang tersendiri dan boleh dijadikan sebagai orang kata perhiasan pada dinding. Dekat belah atas kan, belah atas kat ceiling tu. Ya, Mak, 5 bintang, Mak. Bangga seronok cikgu. Baik cikgu, kita dah tahu tadi kalau lipatan 2, lipatan 4 dan juga lipatan secara kipas ni, kita dapat hasilkan corak yang berbeza-beza. Saya kena percaya murid di rumah juga ada yang tengah bersorak-sorak dekat rumah sebab dia berjaya buat. Didik TV KPM